Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku nak buat ulasan perlawanan di antara pasukan Seri Pahang menentang pasukan Sabah, yang mana perlawanan ni berkesudahan 2-1 hasil jaringan daripada Litak dan juga Yeven Bokosbili, dan juga pasukan Sabah dijaringkan oleh Sadil Ramdhani, pemain import mereka daripada Indonesia. Okey, kita mulakan ulasan ni dengan pasukan Pahang dulu. Apa yang aku suka ataupun kelebihan pasukan Pahang pada perlawanan semalam adalah yang pertama, Litak kembali kepada performa ataupun aksi dia yang cemerlang pada perlawanan ni. Yang mana sebelum ni kita lihat Litak bermain di bahagian tengah digandingkan dengan Azam Aziz seperti kurang efektif. Tetapi pada perlawanan semalam boleh dikatakan Dollah Saleh meletakkan Litak dalam role yang baru di bahagian tengah, yang mana Litak diberi kebebasan ataupun free role untuk menggerakkan bahagian tengah pasukan Pahang pada perlawanan semalam, yang mana berjaya membuahkan hasil apabila kita boleh lihat Litak punya technical individu sangat-sangatlah baik pada perlawanan semalam. Bahkan dia juga berjaya menjaringkan gol melalui header walaupun ada reflection sikit, tetapi menunjukkan yang Litak sudah kembali ke tahap performance dia yang sangat baik seperti mana season lepas ketika bersama Terengganu. Jadi aku rasa Dollah Saleh patut kekalkan Litak di bahagian tengah dan memberikan free roll ataupun memberikan dia untuk bergerak bebas di bahagian tengah, sama ada dia nak pergi belah kanan ataupun pergi belah kiri, untuk memastikan yang Litak ni mempunyai idea-idea yang menarik dalam menggerakkan ataupun merencanakan serangan ke arah gawang pasukan lawan. Itu yang pertama yang aku suka tentang pasukan Pahang. Yang kedua, aku juga suka tentang corak taktikal yang diterapkan oleh Dollah Saleh, iaitu pada dasarnya apabila kita lihat Dollah Saleh menetapkan seperti bermain 4-4-2, iaitu seperti dia meletakkan Bokosbili dan juga Pedro di hadapan. Tetapi ketika game berlangsung, aku boleh katakan yang sebenarnya Dollah Saleh bermain dengan 4-3-3 ataupun 4-5-1. Sebab apa? Sebab kita boleh lihat yang mana Pedro pada perlawanan semalam lebih bertindak di bahagian wing kiri, mana Bakiuddin bertindak di bahagian wing kanan. Litak dan juga Azam Aziz bermain di center midfield ataupun attacking midfielder, manakala Gulon bermain sebagai defensive midfielder. Yang mana benda ini memberi kelebihan dan juga advantage di bahagian tengah dan juga sisi kanan dan juga sisi kiri Pahang untuk mereka melakukan serangan secara wide ataupun secara lebar. Bahkan mereka juga boleh kecilkan mereka punya jarak untuk main dalam kawasan yang kecil. Itu antara kelebihan taktikal ataupun advantage yang aku nampak yang Dollah Saleh terapkan. Yang ketiga, apa yang aku suka tentang Pahang pada perlawanan semalam adalah bagaimana Gulon, walaupun ini adalah aksi kedua dia bermain sebagai defensive midfielder, dia menunjukkan yang dia mempunyai capability ataupun keupayaan untuk bermain sebagai defensive midfielder. Bahkan dia juga mempunyai ability untuk passing yang tepat, yang mana accurate dia punya passing tu, ketepatan dia punya passing tu tepat. Dia punya otak juga bertindak dengan cemerlang apabila dia mampu mencorakkan perlawanan walaupun dia bermain sebagai defensive midfielder pada perlawanan semalam. Kita boleh lihat bagaimana Gulon dengan Litak ni bergandingan di bahagian tengah serta dibantu oleh Azam Aziz. Aku rasa kemungkinan besar Dollah Saleh boleh letak Gulon ni main attacking midfielder pula lepas ni, ataupun Gulon ni boleh main striker. Mana tahu Gulon ni boleh buat sesuatu yang di luar keajaiban kan, yang luar biasa kan. Sebab apa? Sebab bagi aku Gulon ni adalah complete player. Dia ada physical, dia ada speed, dia boleh gelecek, dia laju, dia boleh dribble, dia boleh passing, dia boleh shooting dan macam-macam. Kira Gulon ni boleh katakan complete striker yang boleh diletakkan di mana-mana posisi. Dan dia yang paling penting, fizikal dia tu membantu dia untuk control ball dengan sangat lawa. Dia boleh defend, dia boleh intercept, dia boleh bertahan dengan baik untuk Gulon. Itu apa yang aku suka tentang Pahang. Yang keempat yang aku suka tentang Pahang adalah pemain nombor 12, iaitu Bakiuddin. Yang mana daripada game first lagi, aku nampak Bakiuddin ni adalah pemain yang sedang meningkat naik di Pahang. Sebab apa? Dia diberi peluang dan minit permainan yang sangat-sangat banyak oleh Dollah Saleh dan juga Thomas Dooley sebelum ni. Yang mana dia berjaya membuktikan yang dia mampu bersaing dengan pemain-pemain yang ada dalam skuad utama Pahang buat masa sekarang seperti Hafiz Ramdan. Jadi aku rasa Bakiuddin ni antara player yang patut kita awasi yang patut kita tengok, sebab dia bakal membuat kejutan dalam saingan Liga Super untuk season ni. Untuk beberapa game ni dia memang bermain dengan sangat bagus. Ball control, positioning dia sangat bagus.
Dia punya speed sangat bagus, dia punya dribble sangat bagus, dia punya passing pun sangat bagus pada perlawanan semalam. Memang aku rasa dia boleh buat sesuatu yang lebih besar untuk pasukan Pahang buat masa sekarang. Okey, yang kelima yang aku suka tentang pasukan Pahang adalah chemistry. Yang mana boleh dikatakan chemistry di bahagian tengah mereka sudah terbentuk dan dibina dengan smooth lah. Kira dengan lancar walaupun dia makan masa. Tapi buat masa sekarang chemistry pasukan Pahang di bahagian tengah sedang meningkat naik lah dari satu perlawanan ke satu perlawanan. Jadi itu sahaja untuk kesukaan dan juga kelebihan apa yang aku suka tentang pasukan Pahang. Untuk kekurangan pasukan Pahang adalah di bahagian penyerang lah, iaitu Pedro dan juga Vokas Billy ni. Walaupun Vokas Billy berjaya menjaringkan gol, tetapi dia mempunyai kelemahan yang sangat ketara. Yang pertama, Vokas Billy tidak mempunyai ability untuk speed. Sebab apa? Sebab dia tak ada kelajuan. Tetapi ball control dia sangat baik. Tetapi kelemahan dia yang paling ketara adalah daripada segi finishing. Mana finishing dia juga adalah sangat tidak baik. Bahkan, apa yang paling ketara di Vokas Billy ni adalah positioning dia. Yang mana pada perlawanan semalam banyak kali Vokas Billy ni injured. Dan banyak kali juga pemain-pemain tengah Pahang ingin mencari Vokas Billy di hadapan, tetapi tidak ada backup ataupun tidak ada sambutan daripada Vokas Billy untuk meminta bola dan sebagainya. Jadi aku rasa itu adalah kelemahan paling ketara untuk pasukan Pahang. Okey, untuk pasukan Sabah, apa yang aku nak komen tentang kekuatan dan juga kelebihan pasukan Sabah. Yang pertama, aku gembira untuk second half. Sebab apa? Sebab Sabah telah mula untuk menurunkan semua pemain import mereka. Jadi ada beberapa player yang menarik minat aku, iaitu Levi Madinda. Yang mana Levi Madinda pada perlawanan semalam baru menunjukkan skill dia yang sikit aku rasa. Untuk next game mungkin Madinda ni akan bersinar di Sabah. Sebab pada perlawanan semalam pun dia menunjukkan yang dia adalah seorang player yang berkualiti. Dia mampu lakukan hantaran yang sangat laju, dia buat hantaran yang tepat, dia boleh create game dengan sangat-sangat lawa. Itu yang aku jamin lah untuk Levi Madinda. Manakala untuk Sam Johnson, kemungkinan dia perlukan masa lagi sikit untuk dia sesuaikan diri dengan semua player. Sebab apa? Kita tahu pemain-pemain import Sabah ni baru habis kuarantin. Jadi mereka ni perlukan masa untuk mereka tingkatkan keserasian dan juga chemistry antara satu sama lain sebelum mereka menyinar dalam saingan Liga Super pada season ni. Yang kedua yang aku suka adalah Sadir Ramdhani. Yang mana pada perlawanan semalam kita boleh lihat bagaimana Sadir Ramdhani walaupun diturunkan buat kali pertama, menunjukkan dia mempunyai potensi yang sangat baik untuk menyinar dalam saingan Liga Super pada tahun ini. Itu yang aku boleh komen lah untuk pasukan Sabah. Antara kelemahan pasukan Sabah pada perlawanan semalam adalah mereka sedikit alpa dan lalai di bahagian pertahanan. Yang mana gol pasukan Pahang yang dijaringkan tu pun sebenarnya bukannya kesilapan defend Sabah sangat pun, lebih kepada luck sebab apa? Berlaku kecuaian dan juga salah miscommunication dalam kawasan kotak penalti yang menyebabkan gol kepada pasukan Pahang pada perlawanan semalam. Jadi secara rumusannya, secara konklusinya, Sabah memerlukan masa lagi sikit untuk adapt dengan corak permainan mereka, iaitu untuk tingkatkan chemistry antara player import dan juga player lama. Manakala untuk Pahang, mereka punya chemistry di bahagian tengah tu dah mula nampak, tetapi mereka ada masalah di bahagian serangan yang mana mereka perlu perbaiki lagi untuk next game. Jadi itu sahaja ulasan aku. Sekian, terima kasih.